Okay, hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya harap semua sihat. Okay. So, seperti yang kita semua sudah maklum, itulah kita selingan sikit hari ni. Besok start PKP. Tapi sejauh mana keberkesanan tu tak tahu lah kan. Tapi penting besok PKP lah. So, yang mana yang terisolasi di tempat masing-masing akan habis kan? Bila habis? Bila potong gelang? Besok ke? Ke hari ni? Silap lusa ni. Lusa ya? Lusa. Oh, lusa. Tapi itulah, nak ke mana pun tak boleh lah. Kan? Nak ke tempat ni pun tak boleh masuk. Bangunan blok akademik tak boleh masuk. Duduklah dalam bilik tu mengikut. Itulah sampai ke final exam lah kot. Okay. So siapa yang ada kat rumah tu, maka berjaga-jaga diri lah. Kes pun dah makin menggila. So kita sama-sama doa lah. Siapa yang dah dapat vaksin tu okey lah kot. Saya tak dapat lagi. Banyak tak dapat lagi ni. Kita harap kes ni turun, ada significance lah PKP kali ni. Amin. Kita tak habis-habis. Ya. Oh, doa ke? Okay, amin. Macam itulah, sebab tak best langsung lah kan, online class kan. Saya personally lah. Tapi nak macam mana kan, live masa korang. So, macam saya cakap minggu lepas, so kita dah habis dah pun chapter dan semua video saya dah upload sampai ke session 18. So, hari ni ada session yang ke-19. Kalau ikut saya nak tidur je minggu ni kan. Tapi so boleh fokus on the assignment dan juga test 2 dan juga final. Okay, test 2 lah secara detailnya. So test 2 kita akan buat minggu depan, Isnin, waktu kelas. Okay. Tidak ada auto grading. Sekali ni akan manual grading. Lepas tu saya plan untuk buat quiz 3 dan quiz 4 besok lah. Besok pun lepas kelas lah. Lepas pukul 4 tu baru saya release dan saya akan buat macam biasa lah, 2-3 hari macam lah. So hari ni, kalau ikut minggu lepas tu kita lebih pada revision. More on to revision what we have done for this whole semester. So I would like to start from the, I think, first chapter kot. Lepas tu kalau ada persoalan tu boleh lah aku selit-selit kan. I'm not sure you have gone through or not, ataupun memang ada yang jenis study hari-hari kan. Hari biasa study kan. Dan duduk isolasi tak boleh buat apa. Study lah. Duduk rumah pula kalau tak study nanti mak tanya kan. Sebaju semua kan. Sebaik buat study lah. Macam tu lah. So kita akan pergi daripada chapter 1. Saya akan go through all the slide lah. Okay, cuba. Lepas tu kalau ada soalan ke benda ke, boleh lah interrupt. Dan saya jangkakan kelas ni patutnya tak lama lah. Okay. Just nak tengok lah apa overall kita dah buat selama ni. Takut tak tahu apa-apa kan. So all the video slide already uploaded. Dah semua dah dekat dalam dah. Okay, tapi kita we go through lah. Kalau ada soalan, just stop me and please interrupt. Okay. Share screen jap. Nampak skrin saya kan? Nampak saya. Nampak ni kan? Apa lah, kita pergi daripada first lah. Mungkin ni 2-3 minit siap dah. Satu chapter 2-3 minit. Tambah lagi divisi. Okay. Apa? So ini chapter 1. So chapter 1 ni lebih pada apa itu active energy kan. Renewable energy, kalau dari segi terma kita dalam subjek ni, alternative energy
will be divided into two things. One is renewable and the one is non-renewable. But it is still alternative. Alternatif adalah dalam definisi inilah alternatif kepada fossil fuel. So other than fossil fuel, it is alternative energy. But it doesn't mean that all alternative energies are renewable energy. Boleh faham kan? So ini yang standard. Okay. Lepas tu ini yang then things about fossil fuel. Fuel reserve kita pun daripada dulu saya muda pun cerita 20-30 tahun kan, tapi sekarang masih ada lagi kan. Itulah. Sumber pun begitu. Yang ni tahulah kan dia give burn to give off heat and give the monodioxide carbon monoxide, carbon monoxide and the smoke. Macam itulah. Semua orang tahu ni. Okay, and then type of energy macam ni lah secara konsepnya kan. Renewable tu that can be renewable naturally replenished ataupun we get it from the nature. So solar get from the sunlight kan, sunlight wave then you get from the sea wave kan. Hydro you can get from the river stream. Okay. I believe one day it will finish lah. At the time kita dah tak ada kat dunia ni lah. Maksudnya satu hari nanti akan habis juga kan. Tapi masa tu dah the day of resurrection lah kan. Dah kiamat maksudnya. Maksudnya sehingga itu it is still available lah. Sebab tu renewable energy. While the nuclear actually macam saya pernah bincang dulu kan. Nuclear ni sebenarnya alternatif juga. Cumanya non-renewable so sebab dipakai the elements coming from the ground. Uranium, plutonium, cesium. So if you ask me, I believe there's still lots of these materials inside our ground, inside our earth kan, down there. Tapi itulah due to safety reasons, so nuclear ni kena ban ataupun ban ataupun kalau orang buat demo bagai kan. Tapi nuclear ni sebenarnya to be honest it is good, it is a good investment lah actually in power energy system kan. Saya mention sebelum ni kalau lah tidak ada isu buat the nuclear energy, so mungkin kita pergi pasar ataupun pergi Giant ataupun pergi Tesco boleh beli 2 kilo macam kita beli beras kan. Dan balik rumah kita boleh panaskan dia untuk dapatkan energy yang boleh withstand for several weeks, maybe a month. Kalau nuklear tak ada isu. Sebab dia 1 kilo of cesium or the plutonium or uranium tu mungkin can generate megawatts of energy, megawatts of power kan. So itulah nuclear energy ni problem kat situ lah, dia release the radioactive. Okay, so this detail of solar energy even can live by itself. But to be honest, in terms of questions, in test or the final exam, because we are all open book from several years back until now, so macam kelakar lah kalau saya tanya apa itu solar energy, what is geothermal energy, itu kelakar lah kan, betul tak kelakar kan. So lebih kepada soalan tu mungkin lebih kena cerdik pandai sikit lah. Soalan tu lebih pada open-ended, to be honest. Then open-ended, then you need to answer based on the context lah. Okay, kita jawab based on context, bukan apa ada dalam nota, tapi kita cerna, synthesis everything that you learn or you understand, then start to. That's why kalau masa test 1 tu mungkin bagi awak nampak relevan kan. Mana-mana jawapan pun relevan. Ada yang jawapan yang umum, general. Come on lah. Soalan tu tak ada apa pun. Soalan tu lebih pada memerlukan critical thinking sikit lah. Dan itu memang kita perlu test lah untuk tunjuk. Dalam test tu ada elemen soalan. Plus this is the 4-year subject and elective. It should not be divided straightforward. Bukan apa dah jawab. Tapi soalan betul macam tu lah. Baru dia nampak the level. Tak susah pun. Just guna hati untuk menjawab kan. Hati dan ilmu kan.
kan boleh open source kan, tapi bukan copy paste kan, sebab takkan jawapan tu yang tak memenuhi cita rasa saya, tak memenuhi konteks tu, jawapan dia akan salah lah, macam itulah. Jawab based on konteks konteks. Kalau cerita dekat UMP lagi kan, Quixas, contoh Quixas kan, situation in Quixas, ataupun the relevance of implementing of solar energy system in Maep Serdang. Contoh, PKRC Maep Serdang kan. Contoh saya bagi soalan macam tu. So awak kena jawab based on the context kat situ lah. Mungkinlah. Kan boleh guna internet kan sekarang. So soalan tu pun saya memang konsep boleh Google internet tapi bukan discuss lah. Okay. So Google, you tengok situasi Maep tu macam mana, ramai orang. Contoh kan, perlukan apa? Perlukan aircon kan. Aircon 4 besar kan. Dan elektrik confirm tinggi kan, contohnya kan. So pakai solar tu mungkin relevan dekat mana nak letak, contoh situasi yang dekat Maep tu saja. Bukan jawab secara umum, begitulah tips-tips. Okay, biomass ke, fuel cell ke, boleh-boleh lah. So ni advantage ni bapak boleh baca sendiri kan. Tapi ni tak apalah, kita pergi go through je lah dah habis dah satu. Sir, Ya. kat chatbox ada Johan tanya soalan. Oh iya ke? Alamak, saya satu skrin ni masalahnya tak nampak je Saya soalan, tutor ada tak sir? Biasa tak boleh cakap sangkut-sangkut tanya saya. Soalan tutor ke tanya tutor? Soalan tutor saya tak ada pun. Betul cakap tak ada pun, tapi I pun per question lah. Saya memilih untuk kita go through dulu apa kita dah belajar sebelum ni. Lepas tu soalan tutor sebenarnya dia ambil test-test lepas je, saya lepas ke dan sebagainya, to the way you study lah. Puas hati lah Johan, soalan jawapan tu. Macam biasa lah, saya tak menjawab soalan 100% lah. Spesifik soalan tu saya takut saya terkeluar soalan final, bocor pula. Takut. Kalau bagi soalan tutor kan terbagi soalan betul. Takut macam tu lah. Itulah. Boleh kita pergi go through dulu, ikut chapter dulu Boleh tanya, boleh interrupt saja. Ya. Ini minggu kedua ni, ketiga tuan tengok. Sekejap, ini definition. Okey, kita dalam chapter 2. Okeylah. Dalam chapter ni jangan risau bahagian ni takkan keluar lah untuk kira-kira benda ni. Ini tak tahu. Ini pun tak tahu. Okey, ini masuk sikit. Yang ni confirm ada lah kan, triangle kan, confirm lah keluar, takkan tak keluar, tak logik. Yep. Okay, ni kalau ingat balik lah. Okay. Kalau tak ingat pun boleh tengok dan nota balik kan, open book kan. So yang ni sama kan, sama solstice kan. Ni winter solstice kan. Ini adalah equinox. Both these two adalah equinox. Sajalah nak. Set. So ini jangan confuse lah. Yang dua ni adalah equinox. Ini adalah summer solstice. Ini adalah winter. Okay. Ini basically bila tak sebut apa-apa ni, kita assume case untuk Northern Hemisphere. Okay. Northern Hemisphere. Kutub utara. We are talking about the bahagian kutub utara lah.
bahagian utara pula. Hemisfer utara. Hemisfer utara. Okay, maksudnya bila tak sebut apa-apa, saya sebut summer solstice atau winter solstice dan ia merujuk kepada northern hemisphere punya case lah. Sebab majority the population are on the northern hemisphere. But kalau saya tulis summer solstice, contoh ni dah biasa umur itu kita dah bincang banyak sangat. At southern hemisphere. Okay. Summer solstice at southern hemisphere tu maksudnya musim apa? Tak je, kena ingat lagi. Aku tak ingat dah. Saya boleh jawab. Summer solstice at southern hemisphere tu tropic of apa? Check. Hello? Tropic of Capricorn. Capricorn. Buat apa Capricorn? Ya tu. Okay lah tu, masih ingat lagi. Yang ni Hemisfera Utara. Betul, ni Hemisfera Utara maksudnya atas ni winter. Jadi bawah ni summer kan. Bawah ni summer lah. Hemisfera Selatan sekarang tengah mengalami musim summer pada Disember 21st tentunya. Okay. Then kita cerita summer solstice at southern hemisphere masa ketika musim panas kat sini, which is on December 21st, which is tropic of Capricorn. Okay. Capricorn. December 21st. Ni je lah. Inilah mungkin ada pusing-pusing sikit. Mungkin. Okay. And then ini dan kata lain, matahari tu dari perspektif bumi, macam saya cakap sebelum ni, ia bergerak. Dia hanya move throughout the year tu around this region lah. Kita ni je lah. Maksudnya matahari tu paling tinggi 23.45 north sampai 23.45 south. So dia punya pergerakan sepanjang tahun tu, kalau you ada ambil gambar kamera untuk setahun tu akan nampak lah matahari tu position dia berubah lah. Okay, ikut musim tadi. Sepanjang tahun tu lah. So dia maksimum dia step forward tu, maksudnya maksimum dia 90 degree to the ground kat this place tu pada 23.45 saja. Doesn't mean that there will be no sunlight above here, bukan bukan maksudnya tu Maksudnya dia tala betul-betul tepat ni 90 degree perpendicular ni pada 23.45 tu maksimum di tempat lah. Maksimum punya latitude that can be reached by the sun. Okay. Beri. Ni solution. Bla bla. Okay. Di triangle lah. Okay. Macam yang kita bincang sebelum ni. Apa-apa hal pun dapat soalan. We are going to calculate this one first. This one first. Okay, this one first. Ni yang tadi main southern hemisphere, northern hemisphere kan. Kira tu dulu dan baru. Kalau soalan tanya triangle, so you kira triangle lah. Lepas tu kalau in case modul tu place on the rooftop contohnya. Rooftop tu pula ada degree dia sendiri. Then bermainlah di situ, tolak atau tambah. Facing north ke facing south. Tentulah. Okay. Kat situlah kod kalau nak ni. Bolehlah refer test lepas. Saya tak nak swap semua kan. Tak best. Kita cari juga sikit. Itu apa lagi? Lepas tu ni yang the way kira tu, ni the way kira jadi you nak kira tu. So if it doesn't mention anything and tak ada mention tropic kan. If no, this question no tropic. No tropics. No tropics then we can consider it is equator lah. Dia dekat equator punya case lah.
Okay. Sebab tak tulis. Okay, ni maksudnya dia dekat ekuator. So ekuator kosong. Sebab tu dia nak kira solar altitude ni. Solar altitude ni adalah 90 minus latitude. Latitude tu adalah 23.5 knots. Okay. Lepas tu daripada situ je boleh dirias lah beta. Ni term je. Lepas tu yang ni lah kan. Ketika ni kat sini lah. Okay. So the way kita macam ni kan, the way kita decide plus atau minus tu dia dah faham ni. Same hemisphere. Okay, same hemisphere. So tambah lah. Then opposite hemisphere then minus. Itu je keyword sebenarnya. Kat situ je. Yang ni. Okay, yang ni. So location element tadi. Cuba nombor sekali kena ada latitude, location awak. Lepas tu sun position. Okay. Sun position tu dekat mana? Latitude kena ada, lepas tu sun position tu kat mana? Lepas tu tengoklah kalau ada kosmetik yang lain, tilted roof ke apa ke, itu kena berjaga-jaga lah. Tapi ingat kalau tilted roof ni ini hanya berlaku bila dah kira T-angle. Okay. Sama lah, lepas ada install tu tiba-tiba ada pokok pula depan. Contoh saya bagi pokok kan, pokok block the sunlight kan. Sebab tu kita purposely kita alihkan sedikit degree tu to the north, to the south. Tapi ingat mula-mula kira T-angle. Dah kira solar altitude, lepas kira solar altitude tu daripada latitude kita dan sun position, then you dapat the solar altitude, then after solar altitude then you can calculate easily the T-angle. Then after you get the T-angle, to here comes the cosmetic one. Facing tolak ke belakang lah, because of the blockage, then the module is stated 5 degree northern daripada original position. Maksudnya itu kat situ ke utara daripada original position maksudnya kan. So kat situ dah berlaku kosmetik. Tapi selepas kira T-angle. Itu je. Tak susah mana pun. Jangan confuse dengan latitude Latitude will not change. This one nobody will change your position. Suspect punya tempat duduk ni tak berubah. Dia tidak berubah. Dia kekal. Sun position pun kita dah mention hemisfer utara ke, tropik Cancer ke, tropik Capricorn ke, summer solstice, winter solstice ke, winter solstice at the southern hemisphere ke, contohlah. Kita dah mention siap-siap benda tu. T-angle, roof semua tu, tu lepas dah kira T-angle, normal T-angle you calculate, then baru masuk kosmetik yang lain. Okay. Bubung condong, salju tolak ke utara lebih, macam tu, itu lepas daripada T-angle lah. Okay. Ada soalan? Sebelum tengoklah kalau ada soalan saya nak tunjuk lepas ni. Ni dah buat kan? Ni kita dah buat kan ni? Tak? Ni dah bincang ni. Ini dah bincang dan dah ada dalam slide ada video, dalam video. So ini yang latihan kita itu. Nampak? Okay. Ni boleh tengok video saya. Okay. Yang question 3 ni, question 4 ni. Ini adalah kan measuring tools yang digunakan untuk projek ni. Untuk projek lah, untuk solar punya studies. Okay. Jap, ada soalan tak? Soalan pelik. Senyap je semua. Kau tidur dah? Tak ada lagi sir. Tak ada lagi kan? Macam baca buku cerita kan? Tak ada lagi. Okay, nanti berapa stop So kau layan je lah dulu So ini PV cell apa kejadah kan? Solar cell teknologi.
Ini standard monocrystalline, polycrystalline, amorphous. Ni yang kita buat untuk lab kan. Di awal tu pun saya tak baca habis lagi semua. Okay. Itulah. Busy sikit. Nanti saya akan update lah. Apa saya update. So ini yang kita nak keluarkan itulah. Dia ada tujuan lain. Dia ni very fundamental. Tujuan kita nak keluarkan menatang ni. Okay. Menatang ni. Dengan ini. Tu lah sebenarnya kita nak keluarkan benda ni. Tapi adalah stack group ada spek-speknya berbeza ya. Kan. Iridium pun ada yang berbeza dan sebagainya. Tujuan ni nak keluarkan, nak suruh you learn keluarkan benda alahan ni lah. Benda alahan ni. Ini adalah fundamental of PV characteristic which is originally coming from the single diode model. Okay, single diode model kan. So dari situ dia ada dia punya modification dia. Okay. Inilah dia. So ini ingat yang ini tu asal daripada IMP darab VMP which is ni adalah VMP dan ini adalah IMP. Bukan IC dan VOC lah. So itu benda paling fundamental. Lepas tu field factor kan. Ini kalau ada tengok jurnal yang berkaitan dengan solar ataupun solar cell punya study, dia keluar lah FF ni. FF ni adalah dia characterize kan. Untuk combustion efficiency pun Gaussian which is nanti kalau untuk pengiraan kita tu memang ada lah chapter 3. Ini secara asas je. Ini adalah string lah. Yang sama secara series ini kita panggil string lah. Several modules connected series we call it PV string. PV array basically dia ada parallel visibly. Nampak parallel, kita nampak dia parallel dan nampak dia ada seriesnya. But like I mentioned several months before, but it doesn't mean that they are really connected in parallel. Nak tahu betul-betul sambung parallel ke tidak ataupun semua series tu kena pergi naik bumbung tu tengok sendiri. Kabel tu sambung macam mana. Mungkin sebabkan itulah bumbung tu limited. Dia memanjang ke atas ke kan. Jadi tak boleh nak susun dari kiri ke kanan panjang kan. Jadi terpaksa susun atas bawah. Nampak macam ada parallel. Tapi kita boleh panggil place safe-nya PV array lah. Macam mana sambung parallel tidak? Yang itu kena naik sendiri bumbung, check belakang kabel tu. Kalau nak verify lah. Kalau tengok skematik pun orang boleh lipat kan dengan skematik diagram tu kan. Kena pergi tengok sendiri. Banyak bumbung lah cara dia tengok. Okey, lepas tu yang ni okey. Cell output ni change depending on the dua faktor yang akan mengganggu gugat the output of the PV module, which is the first one is solar radiation, second one is temperature. Okay, temperature getting higher, the lesser performance will be. Okay, contohnya ni effect of solar irradiance. Ni clearly when the irradiance becomes higher, then the generated current will be multiplied, will be increased. Okay, will be increased. But the voltage itself does not change dramatically. Sebab tu kat sini pun dia tak berapa signifikan berbanding dengan ni lah. Berbanding dengan ni. Okay. Contohnya 2.5. 2.5 dengan 5. Perbezaan 500 watt over square meter contohnya sampai 800 square meter menghasilkan almost double the multiplication of the current. So signifikan lah. Macam ni dia 20.1, 20.2, 21, 21.5 ke, dia tak berapa signifikan lah, sikit sangat. So ni solar radiant. And then effect of temperature ni dah menjadi buah mulut ataupun menjadi kita punya main of discussion lah. Okay. Main discussion kita ni temperature ni lah yang jadi isu. Temperature ni lah dia consider untuk design of the grid connected PV system. Temperature lah memang sangat penting lah. Lepas tu kita ada FTEM, pengiraan FTEM. Temperature coefficient.
yang awak boleh nampak dekat semua datasheet PV model yang ada dalam dunia ni, wajib ada temperature effect tu. Okay? Temperature coefficient tu wajib ada. Okay, basically, itulah temperature naik dia slightly increase for case of current lah. But the voltage significantly decrease. Okay, when increase temperature then which is significantly, dia akan effect pada power lah. So kalau tengok sini lah, ini tak ada datasheet mana, tak ada kan. Cuma nak cerita, bila temperature getting higher, okay, getting higher, voltage dia pun drop lah. Voltage dia drop. So that's why temperature quite effect lah. So bila temperature drop, voltage drop kan. So bila voltage drop tu, kalau kita guna standalone PV system, nak charge bateri ingat kan, nak charge bateri tu kita plug 12 volt. Let's say kita punya tu memang rated dia cukup makan 15 volt ke 14 volt contoh kan. So bila dia temperature naik 75, 50, 55 kan, dia akan decrease lah voltage tu, which is kalau decrease yang terlebih, takut dia tak masuk range, okay, untuk charge bateri satu. Lepas tu kalau pakai grid inverter pula, dia tak cukup voltage tu kan, tak cukup voltage dia tak boleh on, sebab dia out of the range of the window voltage of the inverter tu kan. That's why dia critical lah kat sini. So ini equation yang akan nampak dulu, kini, selamanya, dan you takkan lupa, senang sangat. Okay, ini yang dapat daripada datasheet lah. Ini datasheet. Everything is datasheet. Okay, ini will be given. If it's not given, boleh juga pakai cara ni. In the case where electricity is not available, boleh pakai TM baca pada 25, ataupun kalau G pun tak bagi pun boleh pakai ni juga. Kita berijtihad untuk ambil itu lah. In case tak bagi G tu, terlupa. G tak bagi, terlupa. So boleh terus ambil 25. Okay. Busanya. Yang ni apa? Yang ini, okay, ni standard test condition. Just nak ingat ke, ia mungkin tidak berguna masa final nanti dari segi term tu, tapi ia mungkin berguna bila awak try nak masuk kerja, apply dan sebagainya lah, ataupun buat FYP yang berkaitan. So standard test condition untuk PV ni sudah ada 3 parameter: irradiance, cell temperature. Ni bukan ambient bukan ambient, it's not ambient, but it's cell temperature, which is the temperature of the cell. When you touch the cell, the solar module, so that is the temperature of that. Okay. So ada 3 ni lah, GTAM ni. Yang ni EMAS ni, okay lah, kita tak fikir tinggi sangat lah. Okay, ini 1.5 lah. Ini kalau saya nak terang tu, dia jadi complicated sikit. Boleh PM lah kalau nak tahu Atau boleh tanya beberapa orang yang dalam ni, yang mana buat Akram, mungkin boleh tanya Akram dengan Azril ke dalam ni kan. Dia lebih tahu kan. Diorang lebih detail kot. Macam tu. Then, so apa dia? G irradiant 1000, cell temperature 25 dan M 1.5. So ini adalah standard test condition yang dekat mana-mana manufacturer, PV manufacturers akan menggunakan syarat ni. So kalau ada orang lah, kalau masuk company berkaitan dengan solar ataupun LI di tempat solar, in case lah saja nak tanya orang ke apa, kalau orang tanya, at least kalau benda ni kau tahu, at least okey lah. Taklah sia-sia jauh. Situ. Jadi the standard test condition tu refers to what? 3 item ni lah. 1000, 25 dan 1.5 M. Manakala untuk NOCT ni, dia ada ni. Yang ni pula kadang-kadang kita boleh nampak dah ada datasheet yang advance sikit. Kadang dia bagi satu STC condition, satu lagi dia bagi NOCT condition. Dan ingat, kita akan refer pada STC. Macam mana pun STC lah yang kira-kira tu kan, corrected tu kan, itu pakai based on STC lah. Mungkin yang ni memang dia bagi STC lah, ada certain datasheet tu dia bagi both NOCT and STC. Kat sini start lah menggoogle maximum power, VMP, IMP, temperature coefficient, okay, NOCT. Ini biasa kan lah. Buat segment patut dah biasa dah.
Okay, so ini yang temperature effect tu. Okay, pakai sama pixel je cepat kan. Okay, simbol yang biasa dia keluar macam ni lah. Simbol ni. Okay. Lepas tu ini adalah equation of F-term. Original equation of the F-term. Ini pun ada guna dalam chapter 6. Chapter 6 tu adalah grid connected. Grid connected. Okay. So ni ada guna. Ini equation. Sama for both case, for all cases, which is the power, current and voltage. Okay, untuk case yang corrected tu, yang kita kira tu kan, ni ada. So ini terpakailah untuk IAC juga, VOC juga. Dan ini mestilah kena tengok dia punya nilai IAC STC lah. Okay, ini adalah VOC STC. Okay. Yang ni kita panggil corrected ataupun ni nama-nama lah. Ataupun kita juga panggil sebagai ROC. Okay, ROC tu apa? Real Operating ngantuk lah. Okay, Real Operating Condition. So itu adalah value yang kita nak cari in most cases. Okay. Dan ini adalah STC value yang letaknya di sini. Yang ini pula yang tadi tu. 1 tambah satu VOC. Lepas tu setelah STC. Okay. So this is the F-term. The F-term set. But this one remember when this value is percentage. Ini value dia adalah yang equation ni, value dia in percentage, then you use this equation. Okay, darab. Manakala bila nilai dia bagi nilai itu adalah values. In other words, values ni maksudnya milliwatt, millivolt, milliamps, volt, amps and watts kan. So ada sedikit perubahan lah. Perubahannya dekat sini. Ni, pada ketiga. So kalau yang tadi tu dia current STC, I SC STC. Sekejap. Darab 1 tambah itu yang STC. Sekejap interruption. So dia, biasalah WFH. Tadi. So ini yang tadi tu kalau ISC ROC. ISC cuba ISC ROC. So ni ISC STC. Darab 1 tambah ISC. Then T-cell tolak TSTC. Okay. This one, if the value given here is in percentage, but if the value given here is in absolute value, then ISC STC tambah terus pergi ISC, then terus T-cell tolak TSTC. Okay. So carilah test lepas ke, soalan final lepas ke, carilah study benda-benda ni, pastikan you tak silap lah benda ni. Jangan buat silap lah, salah-salah kira ni tak boleh ni lah. Okay. Kena ingat lah, yang ni yang ROC, yang ni yang STC. Okay. Buat latihan tu lah. Ada soalan? Any question? Soalan ni keluar teks tu? Tanya saya secara jujur confirm keluar lah. Cumanya the way macam mana keluar, tu tak boleh lah nak bagi tahu. Tapi keluar lah memang.
kira-kira ni memang ada keluar. Memang bajet setiap tahun pun kalau check memang keluar. Sebab cerita 3 yang ni kita nak tengok. Okay, sir. So you kumpul-kumpul lah soalan-soalan yang berkaitan dengan ni. Okay, then you buat lah. Pattern lah. Bagi saya pattern lah. Pattern question. Sir, Ya. kan tadi saya ada kata kalau test nanti kita manual grading, maksudnya kena tulis saja jawapan ni, bukan macam hari Ya, lepas tu upload PDF. Okay, Scan. thank you sir. Pakai scanner tu lah kan. Okay, scanner tu tak ada. Okay sir. So ini dia. Okay. So ini sama terpakai lah untuk voltage dan juga PMP. Sama je question dia. Okay. Dan yang bulu. Ini je. Mana yang penting? Saya pergi ke benda-benda penting. Yang ni contoh lah. Ni pun awak tengok lah. Ini pun ada contoh lah secara biasa. Contoh dia macam ni lah kira-kiranya. Ini pun ada semua dalam tu slide. Ya ini ketika isu ni sebab ada hotspot, bolehlah baca hotspot ni. Kan? Blocking diode. Okay. Hotspot ni bukan yang Wi-Fi hotspot tu ya. Ini hotspot ni bila yang spesifik kepada sel tu. Bila sel itu ada shading, dihalang. Okay. Hilang. PV modules ada banyak sel kan. Dia adalah a series of cells. Several cells that are connected in series kan. Jadi bila ada satu sel itu tertutup disebabkan mungkin daun ke, mungkin pasir yang terlalu banyak kan, dust yang terlalu banyak atas tu, mungkin dia baju sesiapa kan, baju jatuh daripada langit kan, mungkin tahi burung kan, something yang block mungkin daripada bayang-bayang pokok atau bangunan, so itu akan create hotspot. So hotspot ni lah kita nak elak sebab dia akan menyebabkan kawasan tu saja akan naik temperature dia dan menyebabkan boleh sampai tahap dia akan berlaku, dia akan kacau the whole output current lah. Sebab yang satu tu je yang tak cukup kan, voltage dia rendah sangat kan. Ataupun dia akan sampai tahap dia boleh jadi reverse current dekat bahagian tu. Itu hotspot namanya. Okay, dan dia memang dalam PV industri tu hotspot lah orang nak mengelaknya kan. Sebab tu jangan buat kesilapan kelakar lah. Kesilapan kelakar yang tak tengok shading, tak buat shading study, tak buat site analysis. Rupanya ada waktunya yang part from the module tu ada yang memang ada shading pun. Dalam setahun tu ada part yang ada waktu ketika dia tu dia tertutup disebabkan oleh lampu, tiang lampu dan sebagainya. Benda-benda kita nak elak lah. This is hotspot. Nak tahu detail, you boleh Google saja keluar. Okay, ini components. Okay, komponen pun boleh baca dengan mudahnya. Sesi yang lebih jelas tu kalau kita baca dekat yang standalone kan, yang ada page jelas sekali tu. Ini kabel, masuk sekali kabel. Ini yang saya cakap ni. Inilah MCC4 connector. Ni benda lah ni. Sambungan ni dipanggil MCC4 connector. If I not mistaken lah. Ini sambungan ni. Dia ada jual lah ni. Dia ada yang untuk kalau kita nak serieskan dia ada jual yang kembar 4, kembar 5. Macam tu lah. Cukup sekadar awak nak tahu, dah awak boleh baca lah. Okay. Dan ni adalah SPD. Okay, SPD dia dekat ni, sambungan-sambungan dia tu. Okay. Lepas tu ini adalah AJB, Array Junction Box. Array Junction Box where you put the bus bar, where you put all the SPD for each string and all the DC breaker is there. Okay. Kita buat setipat. Sub. Okay, ni bila grade connector tu ingat kita ada 3 kriteria. Benda penting apa? Ada 3 kriteria. Okay, 3 kriteria. So design on roof area, design on budget dan design on energy requirement. Ini yang 3 kriteria untuk GCPV. So ni lah yang area tu kan yang ada WhatsApp cross. So ni dah dia. Ni pun semua dah ada nota dan juga video lah. Cuma nak tengok balik apa yang kita buat kan. So ini yang kita kira end up across, end cross up, end across semua ni kan dapatkan maksimum. So macam ni dia ada example dan dapat base configuration is lengthwise across. Ni untuk yang case area. So budget
you are given the budget, then you are given the per kilowatt peak punya rating harga. Yang tu tak apa, minggu depan lepas test lah. Saya tak nak campur waktu sebelum test ni, mengganggu. So test minggu Isnin, kita akan masuk sikit hari Selasa tu cerita pasal NEM dan juga mungkin sentuh sikit pasal PVCs. Okay. Dan ni example, ni example dia sekali dapat. So yang ni, kedua-dua ni budget dan juga area ni maximum number of modules sebab dia limited. Dia ada limited je. So that's why the maximum then it will be round down. Sebabkan dia maximum both. Lepas tu dia round down lah. 35 something jadi 35. Yang ni daripada yang dapat point ni dia akan jadi round down lah. Okay. So the next yang paling panjang, yang lebih banyak sikit cerita dia adalah bahagian energy requirement ni ataupun kita panggil sebagai energy yield. Ini yang consider inverter efficiency, cable loss, yearly irradiation, FMM, FTEM dan juga FDIRT. Ini boleh tengok slow-slow. The way understanding dia mana datang semua parameters tu that finally will result on the E-system. So ini bila nak check modul, so you dapat E-system dan sebagainya, you kira macam tu. Okay. Then ini macam cakap dia minimum energy requirement, that's why for his case is the round up. Ini saja yang round up lah sebab minimum tadi. Kalau tak cukup, tak boleh, tak sampai target kan. Jadi mesti at least berapa? 33, bukan 32. 32 tak cukup. Okay. Okay. Then dia kita sampai ke kelas yang ke-14. So ini yang paling panjang yang cover dan dalam saya merawak dan saya believe final pun confirm ada keluar ke dalam assignment lah yang part tu kan. Jadi inverter PV area matching ni awak kira inverter punya voltage dengan modul punya voltage bahagian. Pecah dua. Yang ni lebih nampak. Okay, sekejap. Lebih nampak kalau kita tengok contoh. Yang ni. So you kira kan VOC semua tak apa, kita tengok contoh. So ini macam mana kita dapatkan minimum window voltage, maximum window voltage dan sebagainya. Ni example ni. Tengok example ni lebih clear kot. Example ni memang sangat clear. Kita ada dapat ada modul dan ada inverternya. Saya buat macam ni lah untuk bagi faham. Berapa hal, boleh kira mana modul dulu atau inverter dulu. So you kira buat macam ni. Dan you listkan maksimum ke minimum. Tak semestinya cara macam ni nak bagi faham lah. Dan you kira yang ni. Vmax inverter allow. Dan kira Vmax window inverter allow. And then minimum window inverter allow. And 0.5 and the bottom one is 1.1. Then you finish the inverter part. Then you go for the module. Modul ni ingat sebab dia ni maximum will happen during the lowest temperature, which is the lowest temperature this minimum is 20 lah. And then dapat macam ni, kira still the same. So if the BMP is not given, then you take the value of PMP. If the PMP is not given, then you can take the value of VOC. Like that. Okay, then yang ni tingkat maksimum adalah 35. Okay, 75. Kita dapat. Dan total modul tu bahagilah. Yang besar bagi kecil. Yang besar tu inverter, yang kecil tu modul. So bagilah macam tu saja. So untuk maksimum, then sebab maksimum then you round down lah. Then you get 15. Okay, ni round down juga dengan 15 juga. Kebetulan 15. Yang ni ada sedikit berbeza lah. Kita ada ni sekali DC drop. Kita consider yang voltage drop. Okay, sekarang MS 1837 2018 tu memang maximum voltage drop allowable is 3% only. Total 3%. So that's why kat sini kita ada 3% ni. Dan ni jarak dengan yang cable efficiency tadi tu. Okay. Dan kita dapat 12. So akan ada 3 value lah. Maximum 2, minimum 1.
And parallel connection and max parallel, so dia punya adalah DC IMAX DC inverter sebab dia come from the PV arrays. And then IC string is the IC of the module that you use. Okay. So ni kira contoh dapat macam ni. Then kita round down macam biasa. Then so dapat daripada 12 hingga 15. So maximum parallel daripada 3 maksimum, minimum kosong lah, tapi takkanlah kosong. Then ratio tu pakai yang equation ni, yang betul. So you bagi-bagi, kita dapat. So kita come up with this kind of table. Dan kita ada maksimum berapa tadi? Kita punya soalan tadi saya rasa berapa nilai tadi ya? Tulis ni. Rasa modul paling tinggi berapa dah? 30 ke apa? Lima. Okay, modul sini ada 35. Model 35 dan ini berbeza dengan yang sebelum ni punya, dia adalah 0.75 sampai 0.8. Ingat ni dulu punya saya rasa sehingga 2 semester lepas kot. Semester lepas dah start lah 0.9 to 1. Okay. That's why kita ambil yang masuk region 0.9 ni. So dia akan jadi 30. Kes ni dia akan 30 sebab kita ambil So nak tanya, Ya. kalau kita dapat lebih daripada 1 tu kira salah ke? Dia bukan salah tau, dia lebih pada mungkin nature soalan tu satu, mungkin the way jadi setup macam tu. Sebab Okay, ingat modul awak dah maksimum. Inverter tu sebenarnya dia oversize. Kira Jadi silap dia ambil betul rasa? Ke macam mana? The rating yang awak pilih tu. Rating awak pilih kan, okay, rating inverter tu pun sebenarnya kita akan ambil 0.91 juga, range tu. Lepas kita dapat total of modules tu, sebenarnya ada part yang saya sengaja tinggalkan kosong. Daripada kan kita dah kira berapa biji modul maksimum atau minimum modul kita dapat. Lepas tu kita nak pilih inverter. Kita kena pilih the appropriate inverter. Kita nak pilih appropriate inverter tu mesti dalam range 0.9 hingga 1 juga. So kita kira lah. Kita kira total up number of modul darab dengan power modul tu kita dapat berapa. Lepas tu darab dengan 0.9 darab 1. So kita patut pilih inverter dalam range tu. Bila kita pilih inverter yang besar atau yang terlalu besar, inverter yang terlalu besar jarak sangat, itu yang menyebabkan nilai dia lebih daripada 1. Sebab atas ni. Atas ni memang babak besar. Yang ni total up pun dia ada limit kan. Dia akan limit modul tu berapa kan. Tapi ni bila kau pilih yang sangat besar, maksud saya sangat besar, yang terlalu besar kan. So dia akan jadi tinggi tu. Tapi tak apa. It doesn't mean that salah. Explain. Tapi kalau saya nampak contohnya inverter ada yang sesuai, tapi memang kau salah pilih inverter, jelas-jelas. Ataupun solution inverter choice yang ada tu, ada choice yang patut dalam range, tapi kau terambil yang lebih besar sebab kau jadi 1/0. Jadi mungkin itu akan sedikit mengganggu ugat markah je lah. Macam tu. Tapi kalau memang range tak ada, contoh kan, range dia memang sampai 10,000 contohnya kan. Tak ada pun 10,000 tu. Yang ada ataupun range maksimum tu, let's say saya main agak yang ni. 9,000 sampai 10,000 yang kita nak. Contohnya 9,000 watt sampai 10,000 watt adalah ideal value kita ada kan. Then tapi tak ada. Yang paling dapat contohnya awak ada 12,500 ke, 11,500, 10,500 ke, salah pilih, kau beli yang besar sikit 11,000 ke. Jadi dia akan sangat ketara nanti. Dia kira. Okay sir, thank you sir. Itulah konsep ni. Dulu memang 0.7 sampai 0.8. Dulu tu macam inverter tu macam dia boleh nampak lagi lah ada trade off. Sekarang ni memang kalau boleh nak maximize kan, pilih kena exactly yang dalam range tu. Baru dia relevant. Sebab tu dia 0.9 sampai 1. Tapi kalau lebih, jadi macam yang case bawah ni kan, kalau terlebih kan, try to explain lah, mungkin saya boleh terima explanation tu.
So macam satu lagi sir. Ya. Kan assignment kan pasal benda ni juga kan sir. Betul? Yang untuk kira series dengan parallel ni kan, Ya, betul. macam kalau dapat daripada macam daripada apa daripada 12 sampai ke series dia punya series tu 12 sampai ke 20. Okay. Kena kira semua ke sir? Sebab kalau kecil kan biasanya dia Tidak dapat semestinya. lagi besar. Maksudnya nak kena listkan semua ke? Maksud awak nak kena listkan semua ke? Ha. Dia aim mula-mula kita tahu kan? Aim kita mula-mula tu sekarang and total tu kalau boleh dia drive paling atas lah. Tapi semua pun begitu, dia akan bergantung pada inverter yang awak pilih juga. Kalau inverter tadi lah terlalu besar pilih, walaupun awak drive dah cuba dapatkan maksimum numbers tu pun, tapi inverter yang dia pilih terlalu besar, dia akan dapat lebih daripada satu. Itu di sini. Thank you sir. Dia numbers tu lah. Kau buat 2 darab 13 ke apa, tak kisah pun yang tu. Yang penting numbers total tu. As soon di dalam masih lagi dalam range M series, masih dalam range M parallel tu, dia okey, tak kisah mana. Kadang 2, 3, 4 jawapan dia dapat. Sebab dia tengok total modul kan. So bila kalau awak punya tu lebih pada satu tu, cuba try tengok balik lah. Tapi kalau inverter memang tu je ada, explain lah. Okay sir. Thank you sir. Mungkin hati saya mulia saya terima. Ini ada question? Sir, saya nak tanya sir. Ya. FFT tu memang kita ambil 1.1 ke? SST. Oh yang tu, yang tadi tu Yang minimum tu Dekat total module in parallel tu FST, ada FST. SST sebenarnya dia dalam range 1.1 sampai 1.25. Sir, betul. Terpulang sebenarnya. Walaupun ada yang kata bagus ambil lebih kecil 1.1, typical value ambil 1.1, tapi kalau ambil 1.25 dia akan effect pada number modul awak tu. Faham? Kalau ambil 1.25 tu number of modules in parallel tu dia akan berkurang kan. Kadang-kadang tu mungkin sampai tahap 2 dengan 3 dia jadi. Kalau awak pilih 1.25, kemungkinan modul ni mana tahu dapat 2 kan, 2.1 something dia akan dapat 2 tau. Sambil dapat 2, bila awak darab dengan series maksimum, kadang-kadang tak achieve sangat pun. Dia jauh beza daripada total modules kan. Sebab tu kita ambil 1.1 tu. Kalau ambil kecil tu dia nampak lah boleh dapat parallel tu lebih sikit. Faham? Faham ke? Oh, okay, faham sir. Dia boleh mana-mana value, tapi kalau tanya saya akan ambil 1.1 sebab nanti dia akan maximizekan lagi numbers of parallel tu. Sebab takut nanti bila awak total up modul berapa kan, tiba-tiba dia tak kena. Dia terlalu sikit berbanding dengan maksimum modul yang kita boleh buat tu. Kita dapat maksimum 30. Tapi sebab ni jadi 2, contoh ni jadi 2, kau pilih ni dapat 2 kan, contoh ni awak ganti dengan contoh ni awak ganti 1.25. Saya rasa ni akan jadi 2 ni. Dia akan jadi 2. So bila 2 darab 15 30 dia macam 2.75. Dia akan jadi 2 kan. Dia akan jadi 2, lepas tu mungkin ada yang untuk kes ni memang dia mungkin dapat sama 30. Kalau let's say lah yang memang kes lain, patut awak boleh dapat mungkin yang ni 30 okey lagi, mungkin dapat 30 tapi mungkin dapat lebih pada 30 45 untuk modul yang lebih tinggi kan. Tapi sebab ni jadi 30, dia jadi beza sangat nanti. Nanti lagi dia punya ratio ni lagi tinggi. Sebab ni makin kecil kan. Ni akan ratio lagi meripik nilai 1 point something lah. Sebab tu kalau tanya saya, kau ambil 1.1 lah. 1.1. Tapi kalau ambil 1.25 pun salah. Bukan salah pun, dia masih lagi dalam range. Dia akan mungkin akan effect kat jawapan akhir. Macam saya cakap tadi lah. Kalau kau berjaya explain dengan convincing, saya terima kot. Sebab dia akan effect pada kabel nanti. Next, awak kira kabel kan. Berapa kabel size, berapa voltage drop, dia akan effect kan. Soalan-soalan seterusnya tu akan effect lah. Boleh? Jawab soalan tu? Okay, boleh sir. Thank you sir. Okay. Any other question? Tak ada. Boleh tengok balik recording ni balik dan boleh tengok balik yang lama-lama je. Okay. So kes ni 12 dah 15 dah 2 lah. Ada lagi. Sekejap Kita next adalah
Yang ini almost there. Yang ni tak ada apa, menyembang ni tak habis. Genggang. Ini adalah kira cable size lah. Okay, cable size. Two things that need to be highlighted here is the ni 3%. Ini saya slash ni sebab yang lama punya lah. Yang lama punya kita pakai 2010 ni. Okay, sekarang yang terlatest 2018. Lama punya 5%. Sekarang punya tidak drop lagi 3%. Bunyi macam ada tadi. Tak ada. Okay. So dia drop lagi. So 3%. Inilah 2018 punya. Okay. Lepas tu ni ada example 5. Dia boleh kira berapa dia punya cable size. And then I think minimum size minimum cable size tu apa nak highlight sini adalah 2.5 Kalau ke 1.5 salah lah. Okay, 2.5. Ingat jangan ambil nilai ni. Ni tak patut silap lah. Ambil ni exactly benda ni. Lepas ni bila kiranya voltage drop ni, you will be based on the selected cable study tu. So dia akan dapat ni lah. 1.5, 2.5, 4, 6, 10. Macam tu lah. Jangan keluar point lah. Kalau keluar point tu confirm salah. Okay, confirm salah. Apa lagi? Yang ni power loss dia berbeza sedikit je dengan yang ni. Okay, yang kira voltage drop. Ni kira energy yield. Okay, energy system tadi. Lepas tu ini adalah specific yield. Dan ini adalah performance ratio. I have nothing detail to explain about specific yield and performance ratio. Dan ini yang saya dah habis bagi. So kita follow lah specific yield tu apa benda cari kira. Performance ratio tu apa benda cari kira dia. Cukuplah setakat tu. Tak perlu tanyalah. Specific yield ni merujuk kepada definisi apa. Tak payah bermasa. Okay, ni contoh lah. Contoh soalan yang ada kat sini. Dan ingat unit untuk specific yield ni kita tak matikan watt tu. Kita kekalkan watt tu. Jadi dia kilowatt hour over kilowatt peak. Dia bukan hour aja tinggal. Tapi dia ada kilowatt hour over kilowatt peak. Unit dia memang gitu. Okay. So performance ratio ni boleh dalam percentage ataupun point. Lepas tu standalone. You boleh baca balik refresh balik standalone ni. Okay, saya buat macam ni lah Jangan ingat balik ada DC dan AC. Yang inilah equation dia. Ni pada penting ni. Jangan silap kat sini Kalau you silap dekat sini, you akan effect kat soalan-soalan belakang-belakang tu. Termasuk PV modul berapa. PV modul nak kena guna berapa banyak. Bateri berapa biji nak kena pakai. Dia akan effect start daripada sini. Ini salah, memang bawah tu memang akan auto markah banyak boleh kurang daripada separuh. Okay, tengok silap kat ni. Ini tak patut silap Ini general system efficiency diberi nilai. Ini inverter efficiency sebab dia AC. Jangan tertukar AC dengan di sini Okay. Ini recommended system. Ingat 1 kWh 12, 1/4 24 and other than that 48. Ini equation dia. Baca balik nanti ini yang kira modul tu. Nak dapat minimum watt peak Ini dapat berapa biji modul. Lepas tu yang ni Yang saya cakap voltage tu kena lebih tinggi. Voltage modul tu kena lebih tinggi daripada voltage bateri. So kalau tak cukup, then you kena serieskan modul tu. Okay. 2 biji lah. Sebiji. Ni yang 16. Kalau BB 16, 12 tak ada masalah lah. Itu boleh cek balik nota saya sebelum ni dan video saya dah explain detail. Ini semua equation dia. Dan ini biji bateri ni. Apa tak ada bergantung pada yang ni. Ni. daily requirement energy tu. Energy requirement daily energy requirement tu. Ini kalau silap ni daripada awal memang salah. Habis. Okay, ini pasal yang pembelian charge controller boleh baca slow. Dan ini nak kena modul dia, component of the solar system tu. Ni tadi, PV modul, charge controller, bateri, inverter dan juga AC load. Dan ini ada DC load. Ini adalah cara nak mengenal tu. Lepas tu boleh belajar sama sendiri. Dia ada model, beli dah sikit-sikit. Kalau nak try kat rumah ni. Yang ni hybrid ni tak ada apa-apa. Apa yang penting hybrid ni, most of the cases dia installing dia have the generator. Sebab dia akan pergi full on off grid kan.
So it's not enough, only depends on the PV solar. So dia kena ada wind. Wind tak ada pun tak apalah. Genset biasa memang ada. Genset kecil yang 4 kVA, 6 kVA tu yang biasa diorang ada lah. Okay. Habis tu. Besok mungkin lah saya petik beberapa soalan kot. Tengoklah atau kerajinan. Ataupun besok boleh study sendiri. Okay, ini ada question. Kita dah selesai dah. Ini ada question? Ada sir. Go. Sir, kuis 3 dengan 4 tu dari chapter? Yang 3 ni 4 yang kita belajar ni. 4, 5, 6, 7. Tapi saya rasa saya akan fokus on the calculation sikit kot. Mungkin quiz 3 mungkin quiz 3 dan 4 tu grid connected juga kot. Grid connected jugalah. Dua-dua pun. Dua-dua pun saya rasa. Standalone tu saya rasa memadai kita test dalam test 2 dan final kot. Sebab dia tak banyak. Grid connected yang banyak sikit. Tengoklah. Ataupun satu grid connected, satu standalone kot. Grid connected confirm mana satu lagi. Tengok satu lagi sama ada standalone ataupun grid connected kot. Nanti saya beritahu balik. Soalan lain? So, nak tanya, Ya. yang assignment tu kita hanya macam kira semua calculation dan dapat performance itu, kita perlu design keluar ke? Macam mungkin draft sikit untuk yang PV module ini ataupun Tak ada. Dia bukan macam saya lepas tu. Ada PVCs, ada kena design sikit berapa modul semua tak tahu ya. jadi sampai yang performance Sampai kira. Sampai performance ratio semua tu lah. Cable size, itu je lah. Okay, Nak buat boleh tapi tak ada makan extra pun. okay. Okay, sir. Sir, saya ada soalan sir. Ya. Nak tanya berkenaan dengan equation voltage drop tu. Slide section 16. Okay. Okay, dekat example 7 ni dia cakap if PV string comprises of 7 modules kan. Ya. Okay. Yang ni. Okay, sekiranya soalan tu dia bagi dalam bentuk series and parallel. Contohnya dia bagi series 3 lepas tu parallel 4. Kita macam mana nak substitute masuk dia punya ni nanti sir? Dia punya jumlah PV tu. Kita tambah series and parallel atau macam mana? Okay. Maksudnya dia yang ini soalan dia PV string kan. So ni means that one parallel only. So bila one parallel, IDC dia adalah satu kali je lah, betul tak? Dia bezanya, dia akan tengok kat sini. Ini akan membezakan parallel dan juga satu string atau dua string dan sebagainya. Kalau PV string dia satu saja. Dalam satu string itu ada 7 modules connected in series. So maksudnya ISC okeylah kita pakai kat sini mungkin boleh pakai IMP atau AC. So maksudnya itu mewakili the whole string. Sama dengan satu biji modul punya current. Sama. Tapi bila ada 3 parallel maksudnya 3 string connected in parallel. So dekat situ dia akan multiply. Current dia dah jadi 3 kali. Ini akan jadi 3. 3 tak? Boleh? Faham tak? Jadi contohnya kalau parallel ni 3, series 2 kita abaikan je lah yang series tu. Series tu kat sini memang tak masuk langsung sebab dia tak ada VMP kan. VMP tak masuk dalam ni kan. Sebab dia dah kira dekat pengiraan voltage drop VMP tak masuk dalam ni tapi dia masuk dekat belakang ada untuk kira percentage ni ada. Tapi yang kira untuk cable size ni
bawah ada VMP. Kabel sign ni bawah ada VMP kan. So yang ni memang VMP pun main, I pun main juga. Oh, okay sir, okay sir. Dia consider dua. Tapi kalau yang kira voltage drop ni sebab kita dah ambil kabel tu kan. So VMP tu dah tak consider dekat sini lah nilai, dari segi nilai. Tapi kalau nak kira percentage, dia still lagi pakai VMP ni. Membezakan tu lah array dengan ni kat sini lah. 3 kali, 4 kali, 4 parallel. Sebab tu kalau string kabel dan array kabel, kalau dapat jawapan yang sama dia pelik lah. Array kabel sepatutnya kan? Array kabel sepatutnya kabel kalau sikit logik lah, patutnya lah. Kalau secara logik lah. Sepatutnya dia lebih besar ke? Juga daripada string kabel. Secara logik, bila kita sambung 3 parallel string, keluar satu array kabel. Sepatutnya array kabel tu lagi thicker lah. Sepatutnya tebal dia lebih sebab dia bawa dia bring the 3 times higher or 4 times higher current rather than the string kabel tadi. Sepatutnya macam itulah. Okay. Baik sir. Okay. Ada question? Saya nak tanya. Ya. Kalau contoh kan kita dapat array kabel tu 6.5, kita kena pilih 6 ke kena pilih 10? Kalau kau pilih 6, I fired you. Kalau pilih 6, saya pecat buat terus. Kalau dah kira 6.5 tu kena wajib lah ambil paling besar. Okay, walaupun 6.1 kau kira. Kau kira 6.1, habis adjust 6.1. Kau pilih 6, selamatlah. Sila tinggalkan company ni. Kau akan menyebabkan kebakaran yang besar sebab ada benda tak underrated. Kabel tu current tak cukup kau pakai juga. Silap air bulan nanti menyebabkan kebakaran, kematian orang ramai, baik aku pecat kau. Kena ambil 10 lah. Walaupun berat hati. Tapi kau bukan bayar apa-apa pun. 10 lah. Boleh? Hello? Boleh sir, thank you sir. Dah live, ingat dah live dah. Sir, Yeah. tadi Belum. yang BMP string itu, jadi kita terus abaikan yang series pun ya? Ataupun terus tanpa ada Sebab dia terus consider kabel size terus. Di bawah nilai tu dia pakai kabel size kat sini. kalau yang Tapi- kira array itu, Percentage. Dari mana? kalau yang ni? kira yang depan itu, yang Size array of kabel. the cable, ya. Kabel size. Okay, kabel size. Kabel size kena ada. Jadi bermaksud yang atas kita taruh dengan yang parallel punya, yang Betul. bawah kita taruh Betul. dengan series punya. Yeah, betul. Okay. Okay sir. Okay. Ini ada soalan lain yang susah sikit lah. Apa senang soalan? Hanya soalan sikit. Cik. Soalan lain ada tak? Akram, ada soalan tak Akram? Tak ada lagi saya. Tak ada lagi bagus soalan kami. Amirul Hakim, ada soalan? Tak ada lagi juga sir. Tak ada lagi Afiq Aziz, ada soalan? Tak ada saya. Tak ada. Syifa, ada soalan? Tak ada saya. Tak ada Okay, macam mana? Besok macam mana? Aku dah tanya benda ni, tak habis. Besok macam mana? Besok discuss final ke? Mungkin Discuss ambil pasien. final. Kalau discuss final tu bos. Jawab quiz saya, jawab quiz. Macam mana? Tadi dah cover tadi sebenarnya. Tapi tak tahu. Tak boleh apa itu discuss final. Tak best, tak shock. Macam mana? Kalau kita buat untuk jawab quiz saja boleh? Waktu tu. Ke quiz tu tapi quiz saya akan buka 2-3 hari. So sekarang nak tanya perlu tak kelas esok ataupun Belajar untuk quiz je. Okey, maksudnya awak self study lah ke macam mana? Ke ada yang lain tak setuju tak? Sebab saya rasa kita dah buat revision hari ni, dah ada go through dah all chapters tu. Cuma the rest tinggal awak je lah nak buat macam mana kan. Boleh PM saya kalau nak tanya apa-apa. Saya tanya orang lain ke. Contohnya Ailis. Ya sir. Perlu kelas esok ke
boleh self study dah. Boleh PM tepi je kalau nak tanya soalan apa-apa. So besok boleh dah fokus untuk test ke quiz ke Saya rasa self study je sir. self study so saya akan buka quiz tu 2-3 hari. Okay sir. 3 hari juga. Alright. Tanya suara orang lain jap. Orang lain. Hamizah. Self study sir. Self study Seorang lagi tu tanya. Seorang lagi tu tanya. Wan Bencin. Self study. Okey, dengan ini kita self study lah. So kelas kita tamat hari ini. Okey, minggu depan tu hari lepas Selasa tu sikit kita buat pasal just borak-borak lah untuk NEM dan juga PVCs tu secara kasar macam tu lah, kita tengok macam tu. Dengan harapan dia boleh membantu awak nantilah kalau berminat dengan nak kerja dalam company solar ke lain tempat solar dan sebagainya, kod-kod lah memberi manfaat kan, sebab ada yang dapat kerja berdasarkan modal yang dia pakai tu. So just kita tak ada exam pun, tak ada quiz apa pun, dia just lebih pada santai lah. Okay, so hari Selasa depan. So test hari Isnin. Okay, nanti saya akan upload dekat details announcement tu dekat kalam. Di kesempatan ini sebab awal dulu lah. Okay, sebab esok dah tak ada kelas lah. Secara untuk yang ni, boleh self study. Saya minta halal lah kalau ada terkurang. Boleh? Kalau ada terkurang lebih ke, saya habis awal ke, tak memuaskan hati awak ke, video tak cukup, pendek sangat ke, saya minta maaf lah. Awal lagi kan, badan minggu depan kan, tapi tak apa, boleh tahu awal siap-siap. Boleh minta halal ke nak suruh saya buat tambah kelas juga? Thank you sir. Halal sir, halal. Boleh? Boleh Johan? Boleh Johan? Buat Johan. Rezwan Ahmad Rezwan. Saya sangkut je, boleh je. Boleh. Tak maaf kurang lebih Kurang lebih minta maaf. Okay, so kita tamat kat sini lah. Selamat berjaya. Selamat berjaya. Ada soalan lagi. Ya. So tadi yang voltage drop is percentage of the voltage drop. Yang kan kita over yang BIP string. Yang percentage. Betul? Ya, yang darat 7 itu dia 7 sebetulnya dia total number of the modules kah ataupun yang series pun? String. Kalau ada parallel dengan series. String to series. String saja. Kita tak consider yang array sebab dia number of string tu tak sama. Voltage tu memang refer kepada number of string saja. Dia tak kisah berapa banyak, dia banyak parallel pun, tapi dia punya voltage tu tak sama kan. Voltage tu tak sama. Current yang membezakan tu yang IDC tu. Jadi memang sama, you akan consider string sahaja. Tak payah darab dengan 3 lagi sebab dia parallel. Tak payah. String saja. Okay, faham. Okay, kasih sir. Okay. Sir. Ya. Test ni masuk chapter apa sir? Oh, test minggu depan Okay. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Calculation tu awak boleh agak lah Calculation tu mungkin lah Calculation tu tak lain tak bukan, memang daripada grid connected ataupun standalone lah. Saya rasa tak mungkin dua-dua tu grid connected. Mungkin satu soalan, dia 2 soalan je. Satu grid connected ke, satu standalone ke. Lepas tu 4, 7 yang lain-lain tu saya rasa yang soalan untuk ni lah, macam AC sikit-sikit. Yang tu yang cover yang bukan pengiraan tu. Okay sir. Total markah 40. Alright. Thank you sir. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tamat di sini saja. Assalamualaikum dan selamat makan tengah hari. Waalaikumsalam. Thank you sir. Okay, sama. Thank you sir. Thank you sir.